Okey, ini testimoni saya. Bukan testimoni B, bukan testimoni anak saya. Okey. Okey. Ini cerita dia. Okey, Kak Ina pun tak tahu saya punya cerita. Saya tak pernah cerita pun. Ni nak dengar ni. Okey. Suspend. Ini masalah saya. Saya ada fatty liver, saya ada masalah berat badan, lepas tu saya ada GERD. Banyaknya. Kolesterol saya tinggi, perut saya sangat borol. Saya pernah cek sekali dekat masa tu Songkong dia ada buat open house. Dia cek saya punya buah pinggang bukan apa sangat. Anniversary punya 30 tahun tu kan. Ingat tak? 2 tahun lepas ke apa? Ya. 2018. Anniversary. Saya cek kat situ buah pinggang saya bosong. Maksudnya ada protein dalam air kencing. Okey. Lepas tu saya ada diabetes, bacaan tertinggi sebelum makan iaitu 14 milimol per liter kan. Dia nampak slide tu lah. Okey. Dan saya pernah kena gout sekali. Dalam seumur hidup saya pernah kena sekali, 2 kali kena gout. Lepas tu dan saya rasa badan saya selalu rasa lesu dan letih dan susah nak bangun pagi dan selalu tidur lewat malam. Ini saya punya masalah. Susah nak tidur malam sebab saya dah terbiasa tidur lewat kan. Okey. Ini gambar saya dulu. Nampak handsome kan? Oh, handsome dan kembang. Wah, genial. Monten dan comel kan? Ini gambar yang gambar. Alah comel-comel. Okay, ini gambar yang ramai satu family ni waktu tahun 2014. Waktu tu saya baru 2 tahun kena Johor. Yang gambar pasport ni itu saya tak pasti. Mungkin belum betul lagi. Belum juga, lama jugalah itu gambar ni. Okay. Saya nak cerita sikit punca dia. Kenapa saya ada masalah-masalah ni? Okay. Saya first kali mentaliti saya tidak ada manajemen kesihatan yang betul. Okay. Dari segi apa yang saya percaya adalah saya cuma percaya cakap doktor. Okey. Lepas tu saya merasakan diri saya ni tak perlu fikir pasal sakit. Dengar kan? Okey. Yalah kita muda kan, kita tak pernah kena sakit, kita nampak orang lain sakit kita rasa kita lebih sihat. Jadi kita tak perlu fikir pun pasal itu sekarang. Dan saya ada mentaliti yang mengatakan bahawa hospital punya solution untuk segala penyakit. Ini satu mentaliti yang salah. Dulu yang saya fikir macam tu. Sebab saya dulu kerja sebagai ejen insurans. Saya medical card ke orang. Kata, Encik, kalau nak masuk hospital, gunakan medical card ni, semua akan ditanggung oleh insurans. Dan masalah penyakit akan selesai. Sebenarnya tidak. Saya ada mentaliti macam ni. Okey, seterusnya attitude dan lifestyle saya lah. Waktu tu saya seorang perokok. Saya seorang heavy smoker. Heavy smoker tu tak adalah heavy sangat. Kalau ada orang lain tu dulu, kalau kawan saya biasanya sehari sekotak. Saya punya sehari 3 hari sekotak. Dalam masa 3 hari, sekotak tu akan habis lah. Maksudnya boleh tahan heavy jugalah. Lepas tu saya tak jaga makan. Saya makan apa saja kecuali batu dan kayu. Itu saja. Itu saja saya tak makan. Batu dan kayu. Lain semua saya bedal. Asalkan sedap. Sebab saya suka makan. Okay. Dan makanan dan minuman kegemaran saya suka makan roti canai. Pagi masih makan roti canai, nasi lemak dan sebagainya. Lepas tu saya suka minum air teh tarik. Kalau suka minum teh, kalau suka Milo tu, Milo yang Milo tabung tu. Jangan nak Milo tabung. Tu memang famous kan. Lepas tu saya suka makan processed food. Okey, jajan, saya makan jajan, saya suka makan dan suka makanan yang manis-manis especially. Sebab tu lah saya habis. Saya minum air, saya suka minum air. Itu masalahnya. Lepas tu tak suka minum air putih pula. Memanglah. Memang cari balu. Dan saya tak suka exercise dan bersenam. Jarang sekali exercise. Sedangkan saya dulu adalah seorang atlet. Saya suka lari. Saya main basketball kan. Sekarang memang tak dan selalu tidur lewat. Ini adalah saya punya attitude dan lifestyle yang saya buat dulu.
Okey, pengalaman bersama Syongho. Sejak saya kenal Syongho pada tahun 2012. Sejak tu lah baru kami cuba produk Syongho. Tapi walaupun itu saya lebih fokuskan kepada isteri saya dan anak untuk fokus tentang kesihatan mereka. Okey, lepas tu saya belajar tentang kesihatan sikit demi sikit daripada Didi Hasina. Lepas tu saya buat research, saya banyak buat research dan membaca artikel-artikel tentang kesihatan. Terutamanya artikel yang berhaluan tinggi. Okey, artikel kesihatan ni banyak. Dia ada haluan kanan dan haluan kiri. Saya lebih sukakan haluan kiri. Dia lebih bersifat holistik, organik dan semula jadi. Maksudnya saya lebih prefer penyakit tu disembuhkan dengan cara yang natural berbanding daripada menggunakan ubat-ubatan yang berasaskan drugs. Okay, saya follow beberapa doktor yang pakar. Kita macam bab makanan seperti Dr. Ahmad Mahawi, Dr. Raziq Jaafar, Dr. Hafiz Sulaiman dan sebagainya. So, daripada itu saya banyak belajar. Okay? Dan saya faham matematik saya, apa saja penyakit boleh disembuhkan. Okey? Maksudnya saya tidak kecuali saya boleh sembuh dan sesekali tidak berputus asa. Okey? Dan bagi family dan orang lain supaya boleh sihat seperti saya juga. Okey? Amalan yang saya buat, saya tukar amalan pemakanan iaitu dari segi kaedah. Okey, kualiti dan kuantiti. Okey. Kalau orang biasanya kalau nak ubah pemakanan ni dia akan ubah apa? Pertama sekali dia akan ubah kuantiti betul. Dia kalau nak turunkan berat dia kurangkan kuantiti lah. Tapi biasanya orang tak lihat dari segi kualiti pemakanan dan kedua kaedah. Kaedah tu maksudnya cara pemakanan, waktu bila nak kena makan. Ini sampai waktu nak tidur pun makan, memang jadi macam saya lah, jadi obes. Lepas tu ubah lifestyle lah, maksudnya saya berhenti merokok, saya bersenam. Walaupun sebenarnya senaman saya pun tak adalah teruk sangat, saya cuma just buat ringan-ringan dan senaman regangan dan sebagainya. Lepas tu saya stop, saya berhenti makan ubat-ubatan berasaskan drugs. Ni kalau tak dulu, saya kalau sakit peningnya, cari Panadol. Itu masalah. Asal pening, sakit kepala, pakai Panadol. Jadi saya dah ubah semua tu. Saya buang semua ubat-ubat yang ada dekat rumah yang berasaskan drugs. Dan makan makanan kesihatan Syongho seperti linzi, lekto, fiber, pollen dan soya. Waktu tu kalau nak ikutkan dari segi kemampuan, okay, kita tak mampu sangat nak beli linzi sampai YK1 ataupun YK2. Macam saya sebab saya fokus kepada isteri saya dan anak saya. Saya macam saya ni saya lebih kepada kopi. Kopi CEO, Jahe, lactoberry dan fiber. Okey, itulah yang saya gunakan kalau nak tanya produk ni. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tak makan. Tengok keadaan ekonomi waktu tu. Okey, ni gambar sebelum dan selepas. Tahun 2016 dan tahun 2021. Mana lagi muda? Aslim. 2021. Beza 5 tahun je kan? Apa yang saya faham, rawatan holistik ni dia tak ada magic. Dia perlukan masa. Okey, dia tak ada orang cakap, dia tak ada fast track. Dia kena slow and steady. Dan hasilnya bukan maksudnya kita makan produk Syongho hari ni, besok kita dah terus sihat. No. Dia makan tahun. So jangan anggap kita makan produk Syongho ni sebab nak fast result. No, dia tak boleh jadi macam tu. Okay. Saya sendiri ambil masa bertahun-tahun baru nampak result macam ni. Okay. Hasilnya, okay, selepas saya makan produk Syongho bersama beberapa tahun, okay, berat saya turun daripada 90 kilo ke 70 kilo. Okay. Tapi hasilnya sebenarnya saya banyak minum kopi CEO. Kalau nak ikutkan, sehari tu biasanya dalam 3 ke 4 paket sehari. Okay. Bacaan liver function test kembali normal. Saya tidak ada simptom lagi fatty liver. Okay. Lepas tu bacaan kidney function test kembali juga normal. Dia ada kebocoran protein. Glukos masih tinggi tapi dalam keadaan terkawal. Okay. Saya sebenarnya masih ada diabetes. Okay. Tapi dalam keadaan terkawal. Kenapa masih tinggi? Sebab apa? Saya sendiri pun tak jaga makan. Dan linzi pun makan tak banyak, kuantiti masih saya kontrol lagi sebab saya masih, kita punya ekonomi pun masih belum baik.
Saya nak fokus kepada isteri saya dan masih dengan anak saya lagi. Okey, tapi walaupun begitu saya tidak pernah makan pun ubat diabetes. Okey. GERD saya sembuh sepenuhnya dan gout sembuh sepenuhnya. Okey, sebenarnya kalau orang yang faham, gout ni punca dia adalah buah pinggang. So kalau buah pinggang dah okey, gout pun akan okey lah. So itu orang cakap common sense lah. Okey, badan menjadi lebih segar dan lebih bersemangat. Rasa akan mengantuk pada awal malam dan tidur pun makin mudah, lena dan mudah juga bangun pagi. Ini adalah saya punya apa orang cakap, saya punya measurement lah macam mana nak sihat. Saya tengok daripada cara macam daripada amalan kita bangun pagi tu, sama ada senang ataupun susah kita bangun pagi. Okey, ini contoh bukti yang saya punya liver saya semakin pulih. Ini bacaan saya tahun 2013. GPT dan GGT. GOT lah kalau nak ikutkan GPT dan GOT lah. 122 dan 222. Nampak tak? Ini adalah petunjuk yang menandakan hati saya memang ada radar. Okay? Ini saya ambil result daripada tahun 2013 dan ini adalah tahun 2020, tahun lepas. Nampak? Kalau orang tak nak percaya, ni bukti dia. Bukti secara orang cakap documentary evidence yang saya boleh tunjukkan bukti yang bahawa saya dalam kesihatan saya semakin bertambah baik. Saya reverse balik saya punya kesihatan daripada seorang yang ada banyak penyakit, sekarang sudah tidak ada. Alhamdulillah. So, akhir kata, ini adalah kata yang saya dapat daripada internet. If you focus on result, you will never change. But if you focus on change, you will get the result. Okay, siapa kalau kita fokus kepada result, kepada keputusan, kita tidak akan berubah. Tapi kalau sekiranya kita fokus kepada perubahan, dan kita lambat laun akan dapat hasil daripada keputusan yang kita buat untuk perubahan itu. Okey, saya ingat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.